Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Baru. Bertemu kita pada hari ini adalah untuk membincangkan dan mengupas dengan lebih terperinci tentang satu fenomena yang sedang dihadapi oleh negara Jepun, iaitu populasi mengecut atau population shrinking. Mungkin sebagai perkongsian awal sebelum kita membuka ruang perkongsian santai kita pada hari ini, izinkan saya memberi sedikit info mengenai population shrinking. Population shrinking atau populasi mengecut adalah satu senario yang sedang dihadapi oleh dunia hari ini, terutamanya di negara-negara maju. Populasi mengecut merujuk kepada penurunan pertumbuhan penduduk di sesebuah negara dan juga berkait rapat dengan kadar atau tahap kesuburan wanita di negara tersebut. Jepun adalah sebuah negara yang menggalas status negara maju yang tidak terkecuali dalam berdepan dengan masalah populasi mengecut. Secara umumnya, penurunan populasi dianggap sebagai satu kejadian yang negatif oleh pembuat dasar kerana jumlah penduduk yang banyak atau ramai ini secara tradisionalnya dikaitkan dengan status kekuasaan yang besar. Oleh itu, kebanyakan pemerintah di negara maju berusaha untuk menghentikan atau membalikkan trend penguncupan populasi yang melanda di negara mereka. Baiklah, hari ini kita tidak dapat menjemput ahli panel kita ke studio berikutan dengan wabak coronavirus yang sedang melanda. Oleh itu, kita hanya dapat bersua dan berbincang menerusi atas talian sahaja. Jadi bersama saya, 3 orang panel yang sangat berdedikasi dan bijaksana yang ingin saya perkenalkan. Ahli panel kita yang pertama adalah Profesor Madya Dr. Fatim Alia binti Muhammad Noor yang merupakan pensyarah geografi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Cantik orangnya, bertudung hitam hari ini. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua, yang kecil molek orangnya, iaitu Dr. Nur Izzati binti Syahid yang merupakan pegawai pakar ekonomi dari UTHM. Dan terakhir sekali, tak lain tak bukan, ahli panel kita yang terakhir iaitu Puan Siti Hajar yang manis berbaju biru hari ini, yakni wakil dari Jabatan Menteri Pembangunan Wanita. Apa khabar ketiga-tiga panel kita pada hari ini? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik sahaja, saudari moderator. Seperti yang kita tahu, populasi mengecut atau population shrinking merupakan satu isu yang besar yang sedang dihadapi oleh negara-negara maju pada masa kini. Jepun juga merupakan salah satu negara yang tak terkecuali dalam menghadapi permasalahan ini. Oleh itu, bolehkah Prof. Fatim memberi penjelasan yang lebih jelas dan terperinci mengenai situasi populasi mengecut yang dihadapi oleh Jepun ini? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program Forum Bicara Santai kerana menjemput saya dan juga ahli panel yang lain bagi tentang isu population shrinking yang berlaku di Jepun. Dan terima kasih juga kepada moderator atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Okey, terlebih dahulu population shrinking ataupun populasi mengecut ini berkaitan dengan kadar pertumbuhan penduduk dan juga kadar kesuburan seseorang wanita, di mana ianya diukur ataupun dikenal pasti melalui 3 komponen, iaitu kadar kelahiran, kadar kematian dan juga kadar migrasi bersih. Dan ya, betul, bukan negara Jepun sahaja yang mengalami population shrinking ini. Bahkan negara-negara maju yang lain, misalnya Korea Selatan, turut menghadapi masalah yang sama, iaitu kadar kesuburan yang rendah. Menurut Bank Dunia, kadar kesuburan telah menurun sebanyak 50%, iaitu dari 4.99 pada tahun 1960 menjadi 2.44 pada tahun 2016. Perkara ini amat membimbangkan, terutamanya negara yang menghadapinya, kerana apabila kadar kesuburan berkurang, bermakna generasi yang akan memenuhi sektor pekerjaan dan sebagainya turut berkurang. Dan hal ini telah menyebabkan kerajaan terpaksa mengimport migrasi masuk untuk memenuhi sektor pekerjaan. Okey, apa yang sedang dihadapi oleh negara Jepun sekarang adalah populasi mengecut, di mana kadar kelahiran berkurang.
dan juga kadar kematian juga turut berkurang dan stabil, sehingga mewujudkan warga tua yang ramai mereka. Penduduk Jepun juga dianggarkan berkurang dari 126.5 juta pada tahun 2020 kepada 105.8 juta pada tahun 2050. Penurunan ini adalah sebanyak 16.3% dan ianya merupakan satu besar bagi sesebuah negara. Manakala tahap kesuburan semasa penduduk Jepun adalah 1.3, berada bawah kadar pergantian iaitu 2.1, dan ianya dijangka akan terus berkurang sehingga mewujudkan krisis demografi semasa di sana. Okey, bagi menjawab soalan tentang situasi yang berlaku di Jepun sekarang adalah masyarakat Jepun rata-ratanya tidak mempunyai masa untuk mencari pasangan, untuk menjalinkan hubungan dan juga berkahwin, baik lelaki maupun wanita. Ianya dijelaskan lagi dalam kajian Yoshuku Sakeko yang menunjukkan bahawa 60% wanita yang bekerja yang berumur 20 hingga 39 tahun banyak menghabiskan masa mereka di pejabat sehingga mereka kurang berminat untuk mencari pasangan, berkahwin dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, apabila umur wanita telah mencapai 30 tahun ke atas, kadar kesuburannya juga turut berkurang. Dan hal ini yang terjadi di negara Jepun sekarang. Rata-rata masyarakat Jepun, terutamanya wanita, memilih untuk tidak berkahwin dan berkahwin lewat, iaitu pada 30 tahun ke atas, telah mengganggu kadar kesuburan dan telah menyebabkan terjadinya populasi shrinking di Jepun. Jelas sekali penerangan yang diberi oleh Profesor Fatim sebentar tadi. Tapi saya masih tertanya-tanya, bandar manakah di Jepun yang serius menghadapi dilema populasi menurun ini? Boleh doktor nyatakan? Baiklah, jika dilihat perbandingan populasi pada tahun 2015 dengan anggaran tahun 2045, menunjukkan hampir kesemua bandar di negara Jepun akan mengalami penyusutan populasi. Kecuali bandar-bandar utama seperti Aichi, Tokyo dan Prefektur Fukuoka, di mana bandar-bandar ini merupakan bandar tumpuan masyarakat Jepun untuk bekerja, melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Perhijrahan masyarakat muda ke bandar-bandar besar telah menyebabkan kawasan desa dan kawasan luar bandar mengalami penyusutan populasi yang serius. Antara kawasan luar bandar yang mengalami situasi ini adalah di Perkampungan Nagoro yang terletak di Pulau Shikoku di Prefektur Tokushima. Jika kita lihat suasana di kawasan perkampungan ini, banyak kawasan seperti tempat menunggu bas, sekolah, balai raya dan ladang-ladang dipenuhi oleh patung, berikutan jumlah penduduk yang sedikit yang masih tinggal di kawasan tersebut. Dan menurut penduduk tempatan, patung-patung ini dijahit bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penduduk yang pernah tinggal di kawasan tersebut. Mungkin mereka keluar dari perkampungan Nagoro ke bandar lain untuk bekerja, dan ada juga yang telah meninggal dunia. Dan jika dilihat, Nagoro ini adalah salah satu contoh yang akan dihadapi oleh Jepun pada masa akan datang, iaitu banyak rumah kosong, banyak kematian dan kekurangan generasi muda pada masa akan datang. Bukti yang menunjukkan Nagoro ini sedang menghadapi krisis demografi yang sangat serius adalah pada tahun 2012, di mana pada tahun ini sekolah telah ditutup berikutan jumlah kanak-kanak yang semakin berkurang dan juga jumlah penduduk yang tinggal juga berkurang disebabkan oleh perhijrahan ataupun kematian dan sebagainya. Bahkan umur penduduk yang paling muda yang masih tinggal di Perkampungan Nagoro adalah wanita yang berumur 55 tahun, dan umur ini bukan umur yang muda yang boleh menggantikan atau yang boleh meningkatkan kadar kelahiran di perkampungan tersebut.
Jadi situasi ini menunjukkan bahawa Nagoro ini sedang memang menghadapi krisis demografi yang serius, iaitu kadar kelahiran yang rendah. Terima kasih Prof atas perkongsian tersebut. Saya ajukan soalan seterusnya kepada panel kita yang kedua. Berapa pantaskah dilema populasi mengecut ini berlaku di Jepun? Boleh Dr. Izzati terangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadiri yang dihormati sekalian. Terima kasih saudari moderator atas persoalan tersebut. Persoalan, berapa pantaskah populasi mengecut berlaku di Jepun? Umum mengetahui bahawa kadar kelahiran di negara Jepun telah menurun ke tahap yang membimbangkan, iaitu paling rendah sejak pengumpulan data bermula pada tahun 1899. Menurut data yang telah dikeluarkan oleh World Data Atlas pada tahun 2019, kadar kelahiran Jepun adalah 7.3 setiap 1,000 orang. Kadar kelahiran penduduk Jepun telah turun secara beransur-ansur dari 18.7 per 1,000 orang pada tahun 1970 kepada 7.3 per 1,000 orang pada tahun 2019. Jumlah bayi di negara ini pada tahun 2019 telah menurun sebanyak 53,000 berbanding tahun 2018. Jumlah kematian di negara ini pada tahun 2019 meningkat. Pada tahun 2019, angka kematian bagi negara Jepun adalah 10.7 bagi setiap 1,000 orang. Kadar kematian di negara Jepun meningkat dari 6.6 per 1,000 orang pada tahun 1970 kepada 10.7 bagi setiap 1,000 orang, iaitu pada tahun 2019 meningkat pada kadar purata 1.000% pertahunan. Statistik kelahiran dan kematian menunjukkan bahawa kadar pengecutan penduduk Jepun berlaku begitu pantas. Menurut Institut Penyelidikan Keselamatan Sosial Nasional, penduduk Jepun boleh menurun di bawah angka 100 juta pada tahun 2049. Jepun bukan sahaja dianggarkan memasuki jangka panjang penurunan populasi, tetapi juga penduduknya juga semakin tua. Menjelang tahun 2036, iaitu 1 daripada 3 orang akan menjadi tua. Statistik ini amat menakutkan penduduk Jepun kerana ia akan memberi impak kepada negara tersebut. Setakat ini sahaja tentang populasi mengecut di Jepun. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan itu. Beralih pula kepada panel yang seterusnya, iaitu Puan Siti Hajar. Menurut Puan sendiri, apa sebenarnya yang menyebabkan populasi penduduk di Jepun ini semakin mengecil dan merosot? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita, iaitu Cik Nik Nohanis, kerana bertanyakan soalan kepada saya. Oleh itu, saya akan merungkaikan persoalan ini dengan baik. Okey. Antara punca sebenarnya yang menyebabkan populasi penduduk Jepun semakin merosot dan mengecil ialah kerana kemerosotan kadar kelahiran. Hal ini disebabkan perubahan gaya hidup wanita yang kini semakin ramai untuk berkahwin lambat dan enggan memiliki anak kerana bimbang akan mengganggu kejayaan mereka. Selain itu, kadar pendapatan yang tak meningkat menyebabkan ramai lelaki tidak mahu mengambil risiko berkahwin kerana bimbang tidak mampu menyara keluarga. Selain itu, semakin ramai penduduk golongan tua, bermakna golongan muda terpaksa bekerja lebih keras, lebih masa, menyebabkan mereka kekurangan masa dengan keluarga, kekurangan masa untuk diri sendiri. Okey, hal ini diyakini dengan laporan pada tahun lalu menyatakan 11% syarikat besar Jepun merekodkan kaki tangan bekerja lebih masa sehingga 80 jam sebulan. Okey, itu sahaja daripada saya. Harap jawapan yang saya beri memberi ilmu dan manfaat kepada anda semua. Okey, sekian, terima kasih.
Terima kasih Puan. Jadi benarlah kata Puan tadi, keengganan untuk memiliki anak dan juga berkahwin serta wanita yang berkejaya ini menyumbang kepada penurunan kadar pertumbuhan penduduk di Jepun. Persoalan yang seterusnya timbul adalah apakah pula kesan population shrinking ini? Okey, kita beralih semula kepada Dr. Nur Izzati. Doktor, jika senario pengecutan populasi ini berlanjutan, adakah permasalahan ini akan memberi beban kepada negara? Pendapat saya, jika permasalahan ini berlanjutan, maka akan memberi impak kepada negara tersebut. Antaranya ialah impak kepada ekonomi, iaitu negara Jepun akan mengalami kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja akan menyebabkan kemerosotan KDNK dan pendapatan per kapita. Hal ini dikatakan demikian kerana penurunan golongan muda dan peningkatan jumlah warga tua di Jepun akan menyebabkan penyusutan populasi tenaga kerja dan penyusutan usia bekerja kerana semakin ramai orang dewasa mencapai usia persaraan dan kelahiran yang semakin berkurang menyebabkan ketiadaan tenaga kerja untuk menggantikan sektor pekerjaan yang mengalami kekurangan pekerja. Jumlah tenaga kerja akan menurun kepada 55 juta pada tahun 2025 dari 68 juta pada tahun 2000. Penurunan tenaga kerja dilihat akan meningkat menjadi 41.5 juta pada tahun 2050. Tenaga kerja yang berkurang akan melambatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesan kepada pasaran kewangan. Kekurangan tenaga kerja di Jepun juga akan memberi kesan kepada penurunan kualiti keseluruhan barangan dan perkhidmatan. Hadirin sekalian, menjelang tahun 2025, kekurangan tenaga kerja akan menimbulkan kekangan yang teruk terhadap pertumbuhan ekonomi Jepun. Oleh kerana populasi penduduk di negara ini yang semakin menyusut, maka tenaga kerja juga akan mengalami kekurangan. Oleh itu, kekurangan tenaga kerja dalam sektor pekerjaan tidak dapat diisi kerana jumlah penduduk muda yang sedikit. Hal ini dapat dibuktikan apabila beberapa industri besar Jepun seperti industri kenderaan bermotor dan elektronik tidak memiliki tenaga kerja yang mencukupi untuk menghasilkan pengeluaran barangan industri. Kekurangan tenaga kerja yang paling teruk juga adalah dalam sektor pembinaan, di mana permintaan tenaga kerja melonjak menjelang Sukan Olimpik Tokyo pada 2020. Hal ini berlaku kerana susulan gempa bumi dan tsunami yang berlaku pada tahun 2011, maka terdapat bangunan-bangunan, perumahan dan lain-lain mengalami kerosakan yang memerlukan pekerjaan dalam sektor pembinaan untuk membaik pulih kerosakan tersebut. Kekurangan tenaga kerja juga menyebabkan syarikat-syarikat dan industri-industri pekerjaan memaksa pekerja untuk bekerja lebih masa. Terdapat pekerja yang memperuntukkan masa bekerja sebanyak 80 jam sebulan. Sekiranya negara Jepun tidak dapat mengekalkan tahap pengeluarannya, maka negara tersebut akan kehilangan tempat sebagai ekonomi ketiga terbesar di dunia. Seterusnya adalah pertambahan hutang bagi negara Jepun. Apabila bilangan penduduk semakin mengecut, maka negara Jepun terpaksa bergantung kepada pelaburan dan aliran masuk modal. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila berlaku pengecutan penduduk, maka kadar simpanan kewangan negara akan menurun. Tabung kewangan antarabangsa meramalkan penurunan simpanan kepada 21% keluaran dalam negara kasar kepada 10% dalam tempoh beberapa dekad akan datang. Umum mengetahui bahawa negara Jepun mempunyai nisbah negara tua yang melonjak tinggi. Jadi pertambahan warga tua akan mengurangkan simpanan tabung kewangan antarabangsa. Golongan pekerja muda yang sedikit menyebabkan golongan ini tidak mampu untuk membiayai manfaat sosial dan persaraan penduduk tua. Beban ini kemudiannya terpaksa dipikul oleh kerajaan Jepun yang sememangnya menanggung hutang yang banyak dalam belanjawan modal. Apabila jumlah peratusan simpanan tabung kewangan antarabangsa berkurangan,
Maka negara Jepun terpaksa meminjam dari negara luar dalam jumlah yang besar bagi membiayai perkhidmatan sosial warga tua, kerana jumlah simpanan tabung tersebut tidak mencukupi bagi membiayai kos perkhidmatan sosial. Jepun mempunyai nisbah hutang awam tertinggi berbanding negara-negara maju yang lain, iaitu dalam kadar hutang sebanyak 236%. Ekonomi Jepun menghadapi banyak cabaran yang ditimbulkan oleh penduduk yang semakin mengecut dan penduduk yang semakin tua, yang memuncak kepada 128 juta pada tahun 2010 dan telah jatuh ke 126.5 juta pada tahun 2018. Pemerintah Jepun telah menghabiskan hampir separuh hasil percukaiannya untuk memulihkan hutang mereka. Menurut IMF, Jepun mempunyai peratusan hutang keluaran dalam negara kasar sebanyak 246, menjadikannya hutang awam tertinggi. IMF juga mengira bahawa kesan penuaan dan pengecutan penduduk dapat menurunkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar tahunan peratusan. Menurut IMF, Jepun mempunyai peratusan hutang keluaran dalam negara kasar sebanyak 246, menjadikannya hutang awam tertinggi. IMF juga telah mengira bahawa kesan penaan dan pengecutan penduduk dapat menurunkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar tahunan peratus Jepun sebanyak 1 mata peratusan selama 3 dekad akan datang. Bagaimana pula dari segi sosialnya? Adakah pengecutan populasi ini telah memberi impak yang besar terhadap sosial di Jepun itu sendiri? Ya, pengecutan populasi ini turut memberi impak kepada sosial, iaitu pertambahan nisbah tanggungan di Jepun. Keadaan ini tentunya akan membebankan golongan muda apabila golongan muda terpaksa berhadapan dengan nisbah tanggungan golongan tua yang semakin meningkat. Hal ini bermaksud golongan yang bekerja pada masa ini telah dibebani dengan tanggungan golongan tua. Pada tahun 2025, jumlah nisbah tanggungan di Jepun dijangka akan bertambah kepada 66.1% penduduk antara umur 15 sehingga 64 tahun, iaitu 27.2% penduduk. Kajian di negara Jepun telah menunjukkan bahawa pada tahun 1995, seorang warga tua adalah bagi 4 orang golongan yang bekerja. Hal ini bermaksud seorang warga tua dijaga oleh 4 orang. Kemudian, pada tahun 2025, dijangkakan seorang warga tua adalah dijaga oleh 2 orang golongan yang bekerja. Berdasarkan statistik ini, kita dapat melihat berlakunya pertambahan nisbah tanggungan penduduk di Jepun yang disebabkan oleh impak sosial seperti penurunan kesuburan penduduk Jepun. Hal ini menyebabkan golongan tua melebihi golongan muda kerana jumlah kelahiran yang semakin merosot. Hal ini telah menunjukkan bahawa apabila berlakunya penurunan kesuburan, maka nisbah tanggungan muda juga akan bertambah. Terima kasih Doktor atas penerangan tersebut. Baik, saya beralih pula pada Profesor Fatim Alia. Ya. Bagaimana situasi di Jepun pada masa hadapan? Seperti yang kita tahu, Jepun ni sedang mengalami masalah penuaan penduduk. Jadi menurut Prof sendirilah, adakah situasi ini akan terus berlanjutan? Okey, pada pendapat saya, situasi ini akan terus berlanjutan sekiranya kerajaan ataupun pihak pemerintah itu sendiri tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap isu population shrinking. Bahkan saya merasakan negara Jepun akan mengalami negara tua, iaitu jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas melebihi jumlah penduduk muda seperti bayi, kanak-kanak, remaja, dan hal ini akan menyebabkan Jepun kehilangan penduduk muda yang tentunya berpotensi untuk memajukan negara baik dari segi sektor ekonomi dan juga sosial pada masa akan datang. Jika begitu, apakah inisiatif yang boleh diaplikasikan atau dipraktikkan untuk jangka masa yang panjang atau pendek dalam mengatasi masalah populasi mengecut di Jepun? Baiklah,
Seperti yang telah dibincangkan, sebarang perubahan yang berlaku dalam negara haruslah dimulakan dengan pemerintah dan kerajaan. Pada pandangan saya, populasi penduduk ini sangat penting bagi sesebuah negara, kerana apabila populasi penduduk mula berkurang ataupun menurun, maka kadar penawaran ataupun kuasa beli dalam ekonomi akan turut terjejas, dan hal ini tentunya akan memberi impak yang negatif kepada kerajaan. Dan tambahan pula, mereka juga terpaksa untuk menampung warga tua yang kian bertambah dari masa ke semasa. Jadi sekiranya tiada langkah-langkah yang proaktif yang diambil oleh kerajaan, maka saya rasa masalah ini akan berlanjutan. Okey, pada pendapat saya, bagi wanita yang melahirkan anak, pihak kerajaan ataupun pihak swasta perlu memberi cuti yang lebih panjang kepada mereka untuk berehat ataupun menjaga anak dan sebagainya. Dan pihak kerajaan juga seharusnya memberi pendidikan prasekolah percuma kepada kanak-kanak yang dilahirkan. Hal ini boleh mengurangkan kebimbangan ibu bapa mengenai kos sara hidup yang akan datang. Seperti yang kita tahu, kos sara hidup tinggal di negara Jepun adalah sangat tinggi. Jadi sehinggakan masyarakat memilih untuk tidak berkahwin dan juga mempunyai anak. Jadi sekiranya penawaran seperti cuti panjang dan pendidikan sekolah yang percuma, mungkin masalah ini akan dapat dikurangkan sekaligus dapat meningkatkan populasi di negara Jepun. Dan pula pihak kerajaan dan syarikat perlu mengkaji semula amalan buruh mereka bagi memastikan golongan muda yang bekerja mempunyai lebih masa untuk mencari pasangan, menjalinkan hubungan dan sebagainya. Okey, jadi langkah mengurangkan waktu bekerja dilihat sebagai langkah yang terbaik untuk menggalakkan golongan muda dan pasangan yang telah berkahwin untuk meluangkan lebih masa dengan pasangan mereka. Okey, seperti yang kita tahu, Jepun merekodkan kaki tangannya bekerja lebih masa sehingga 80 jam sebulan. Jadi amalan ini perlu diubah dan ianya tentunya bermula daripada pihak kerajaan dan juga syarikat. Jadi semua syarikat perlu melaksanakan cuti hari Sabtu ataupun hari Ahad, iaitu cuti minggu, dengan menutup semua pejabat ataupun syarikat swasta bagi membolehkan masyarakat mempunyai lebih masa untuk meluangkan masa mereka dengan orang-orang yang tersayang. Terima kasih Profesor Fatin kerana sudi berkongsi pandangan Prof sebentar tadi ya. Puan Hajar, boleh Puan berkongsi pandangan Puan dengan penonton kita pada hari ini? Okey, adakah menurut Puan ya, Malaysia ni bakal menghadapi situasi yang sama seperti di Jepun? Sebab jika kita lihat pada dunia hari ini ya, masyarakat Malaysia, terutamanya masyarakat yang tinggal di kawasan bandar, cenderung untuk berkahwin lewat atau memiliki kurang anak ya. Boleh Puan berikan pandangan Puan dan berkongsi dengan penonton kita pada hari ini? Okey, jawapan kepada soalan seterusnya. Pada pendapat saya, Malaysia bakal menghadapi masalah atau situasi yang sama seperti Jepun, namun ia mungkin mengambil masa yang agak panjang atau tempoh yang agak lama untuk terjadi. Jumlah penduduk Malaysia dijangka akan mengalami pertambahan sehingga 46.0 juta orang pada tahun 2071 sebelum ia shrinking atau menjunam atau mengejut pada 46.08 juta orang pada 2072, itu tahun seterusnya. Okey, berdasarkan analisis situasi kependudukan dan kekeluargaan di Malaysia, kejadian itu akan berlaku jika kadar kesuburan terus menurun dan terus menurun dengan kadar semasa, iaitu sehingga satu anak untuk dekad akan datang dan tiada intubasi diambil bagi menangani masalah atau keadaan tersebut.
Situasi ini akan menyumbang kepada kekurangan sumber tenaga kerjaya yang semakin serius pada generasi sehingga menjejaskan pembangunan negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan pada tahun 2017, walaupun bilangan penduduk meningkat daripada 32.6 juta orang pada tahun 2017 kepada 44.5 juta orang pada tahun 2050. Kadar pertumbuhan tahunan ini, penduduk ini dijangka kekal menurun sehingga 0.7% pada tahun 2050. Kadar kesuburan daripada 4 anak jatuh kepada 1 anak pada 2016. Penurunan kadar kesuburan ini penurunan kadar kesuburan penduduk ini sekaligus mempercepatkan proses penuaan Malaysia jangka penduduk Malaysia. Oleh itu Malaysia jangka akan menjadi negara tua tahun 2030 apabila 15% penduduknya berusia 60 tahun ke atas. Oleh itu, tidak mustahil Malaysia tidak akan mengalami situasi atau masalah seperti ini, seperti negara Jepun. Alhamdulillah, itu sahaja jawapan yang boleh saya beri kepada soalan yang ditujukan oleh moderator. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Jadi apa yang dapat saya simpulkan berdasarkan penjelasan Puan Siti Hajar tadi, Malaysia juga berkemungkinan untuk menghadapi situasi yang sama seperti Jepun jika tahap kesuburan wanita di Malaysia ini terus menurun. Dengan itu, beban ke atas negara juga turut bertambahlah. Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita yang sudi meluangkan masa untuk menyuarakan pandangan serta pendapat masing-masing ya. Moga apa yang kita dapat hari ini boleh membuka mata dan minda kita untuk melihat dunia dengan pandangan yang baru. Kesimpulannya, population shrinking atau populasi mengecut yang berlaku di Jepun ini ada puncanya dan telah meninggalkan kesan yang besar kepada negara itu sendiri. Jadi langkah-langkah yang proaktif perlu dipraktikkan agar permasalahan ini dapat segera diakhiri. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya dari kekilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum santai kita pada hari ini dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.